Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Okey, kita bertemu lagi di Ramadan yang ke-23. Kita dah masuk topik yang selain itu, iaitu biasanya kalau kita dah selesai dekat bahagian metodologi, sedikit saya dah cerita tentang andaian analisis, kita dah masuk kepada perbincangan kajian. Okey. Jadi untuk visual kali ini, untuk 23 Ramadan ni kita akan berbincangkan konteks perbincangan kajian. Okay, secara asasnya ataupun secara awalnya, saya cerita awalnya dulu. Bila kita dah sampai, kita dah selesai analisis, bila dapat dapatan, tinggallah bahagian perbincangan ni. Jadi ada format universiti perbincangan ni duduk dekat bab 5. Dia panggil bab 5 tu perbincangan dan kesimpulan. Ada yang duduk dekat bab 4, dia panggil analisis dan perbincangan. Biasanya analisis dapatan kan, analisis dan perbincangan. Jadi tak kisahlah dia duduk di bahagian terakhir dalam bab 4 atau di dalam bab 5. Jadi perbincangan tu cara menulis dia sama. Okey. Nama keyword kat sini kata kerja dia bincang. Okey, kalau literature review kita bincang. Tapi bincang kita lebih pada empirical ataupun penyelidikan daripada kajian lepas. Kita bincang. Kan kita bincang juga dia punya objektif dia, kita bincang berkaitan dengan dia punya teori, dia punya pemoleh ubah atau tema, perbincangan dari segi reka bentuk dia, dari segi metodologi, dari segi analisis dia, dari segi dapatan dia, bincang dari segi dia punya sumbangan kajian dia dan juga cadangan dia, kita bincang. Okay, dekat metodologi adalah kita tak berlaku perbincangan tapi kita menulis apa secara lengkap dan secara jelas apa yang kita nak guna. Dalam proses kita panggil reka bentuk, seterusnya kita nak mengumpul apa strategi kita nak mengumpul data. Jadi lebih pada penjelasan tentang proses aktiviti dalam penyelidikan secara detail. Okey, kemudian kita dapat analisis. Of course analisis kita panggil dapat result lah. Bila kita analisis dapat result. Dan result itu dia juga dipanggil sebagai dapatan, yang mana analisis tu perlu buat interpretation. Okay, next pergi perbincangan. Okay, bila cerita perbincangan, dia harus berbincang dalam konteks penyelidikan. Dia bukan perbincangan dapatan. Beza tu, perbincangan dapatan dengan perbincangan kajian. Kalau perbincangan dapatan, bincang dapatan je. Kalau perbincangan kajian, bincang balik komponen dalam bab 1, bab 2, bab 3 dan juga bab 4, dapatan juga. Itu yang kita kena tulis dalam tesis, bukan perbincangan dapatan tetapi perbincangan kajian. Okey, saya jelaskan box dekat atas tu. Yang pertama adalah bila menulis perbincangan ni, dia adalah menulis, cara kita menulis tu kita menjelaskan keseimbangan. Ni contoh, okey, kita buat perbincangan dapatan dia. Jadi 4-4 je. Jadi kenapa tak kaitkan kita punya, kita akan berpandukan dapatan tapi kita akan reflect dengan yang lain. Contoh dengan dapatan ni, sama tak dengan yang kita highlight tadi dengan isu? Bagaimana dapatan yang kita dapat ni tadi, keterkaitan dengan isu yang ditulis kat latar belakang tadi. Keterkaitan dapatan tadi dengan penyataan masalah. Okey, kita punya dapatan ni keterkaitan dengan teori kajian yang kita guna dan konsep tadi. Sejauh mana keterkaitan pemoleh ubah dengan dapatan yang kita dapat. Okey, jadi kita akan buat tu. Bukanlah kita buat perbincangan kajian lepas dapatan tak. Betul, kita buat reflection dengan kajian sebelumnya. Ada yang kajian secara empirikal, ada yang kajian konsep ataupun daripada dokumen industri ataupun kerajaan. Jadi kita kena bincang. Dan kita kena bincang. Okey, bila buat perbincangan, dia kena adalah aras PhD ataupun aras orang kata by research ni. Dia kena buatlah sintesis, analisis, dia kritik. Penulisan tu kaedah perbincangan lah, bukan melaporkan. Memang betul kalau kuantitatif tu dia straightforward, tapi still elemen perbincangan tu kena ada. Nombor 3, inilah ruang kita. Okey, sebelum ni kita cerita hal orang. Sekarang cerita kita punya dapatan sendiri. Bincanglah dapatan sendiri. Kita boleh menilai kajian lepas dengan pendidikan yang kita dapat sedang jalankan ni. Apa yang kita boleh kata? Adakah dia sebenarnya dapatkan dia menjadi satu perkembangan? Dia membuktikan sokongan ataupun bercanggah sebaliknya. Satu penemuan baru. Jadi kat situlah kita reflect ataupun menilai dapatan kita ni apa yang kita boleh mengisi kelompongan dalam penyelidikan ini. Okay. Yang keempat, penulisan itu ialah of course bahagian perbincangan ni bahagian kita kan. Jadi gaya, skill tu pentinglah. Dan penulisan itu ada nilai kreativiti, menarik dan nampak kematangan lah.
Itu kemahiran. Jadi kalau tengok kita punya bab perbincangan, ini orang kata ini perbincangan ke ini literature review. Jadi maksudnya kita tidak dapat lagi mengupas dengan baik apa yang kita telah dapat. Kan lepas dapat analisis, dapat result, dah elok dah buat interpretation, nak bincang kita tak dapat buat perbincangan yang baik. Okay, alright. Dalam konteks ni saya akan membincangkan juga dari segi 6 komponen. Jadi nak beritahu pentingnya perbincangan kajian ni. Kan saya sebut tadi poin tu. So sejauh mana kaitan perbincangan kajian dengan pengenalan? Sejauh mana perbincangan kajian dengan kajian literatur? Sejauh mana pentingnya perbincangan kajian metodologi? Sejauh mana perbincangan kajian dengan analisis? Sejauh mana perbincangan kajian pentingnya dengan dapatan kajian? Sejauh mana perbincangan kajian dengan sumbangan dan cadangan? So ada 6 pengenalan. Pengenalan maksudnya dekat bahagian latar belakang penyertaan masalah lah, especially terutama sekali objektif juga. Okey, kemudian kajian literatur, metod, analisis, dapatan, sumbangan dan cadangan. Ada 6 semuanya. Okey. Okey, sekarang ni saya nak bawa you all semua nak tingkatkan kefahaman, saya kena jelaskan macam ni. Okey, bila kita buat perbincangan, okey, nak menulis perbincangan, of course dalam minda kita dah ada dapatan. Kita kena pass button, okey, dia dapat dapatan, nah bagi kat perbincangan. Okey, dengan ada dapatan ni, eloklah korang bincang. Okay. Dengan ada dapatan, kita nak bincang. Jadi dapatan kita ni nak bincang lah. Tadi kita cerita dekat latar belakang isu berkaitan dengan industri, isu dengan kerajaan, isu masa depan dalam akademia dan sebagainya. Dapatan kita sekian. Macam mana dapatan tu nak relatekan balik dengan, kita nak buktikan betul lah. Dapatan ini dapat mengisi isu-isu. Dapat membetulkan ataupun menjelaskan isu tadi. Okay. Kemudian dapatan ini dapat memperjelaskan kita punya permasalahan kajian. Jadi sebenarnya dapatan kita ini boleh menyelesaikan penyataan masalah. Kaitkan balik dengan latar belakang dan penyataan masalah. Of course kat sini saya tak tulis objektif. Objektif jadi clear cut lah. Macam saya sebut siri-siri awal sebelum ni. Objektif ni special sikit. Objektif kajian, hipotesis, objektif persoalan kajian dan hipotesis ni jika perlu hipotesis ni memang keterkaitan secara langsung. Objektif menjadi panduan dalam menulis dalam bab 1. Objektif menjadi panduan dalam penulisan bab 2. Bab 3 metodologi, bab 4 analisis, bab 5 perbincangan. Jadi objektif kadang-kadang saya tak tulis kat sini bukanlah kata tak penting. Dia dah menjadi macam norm dah. Jadi objektif memang kita tahu dia memang akan menjadi satu direction kita and dia akan jadi pemacu kita daripada mula sampai habis. Okey, bila masuk dekat bab 2, apa yang kita nak bincang, nak kaitkan dengan bab 2? Ini banyak orang buatlah kan. Sebab perbincangan kajian dengan kajian empirikal yang lepas. Okey, tapi dalam bab 2 apa komponen yang ada dalam bab 2 kan ada teori atau konsep, bab 2 ada pemoleh ubah atau tema, ada kerangka kajian, ada kelompokan kajian. Kaitlah keempat-empat ni. Jangan cerita tentang kajian lepas saja. Okey, tapi kita berceritalah bahawa oh betul lah yang kajian yang kita buat ni dengan guna teori ni memang dapat dapatan ni. Ternyata orang lain yang gunakan teori yang sama turut dapat dapatan yang sama. Dah itu dapat perbincangan. Saya ulang balik. Katalah kajian lepas guna teori A. Kita pun gunakan teori A. Jadi dapatan lepas dapat sekian. Kita pun dapat hampir sama dengan yang dapatan sebelum ni. Jadi membuktikan bahawa penggunaan atau ujian menguji teori itu memang kesannya sama. Jadi you mengukuhkan dapatan sebelumnya. Ataupun dia bercanggah. Jadi boleh buktikan bahawa dengan penggunaan teori yang sama belum tentu dapat memberi result yang sama. Jadi itu conclusion yang kita dapat. Okey. Seterusnya metod. Metod ni banyak kan. Reka bentuk, ada persamplean, ada macam-macam lah kan. Kita punya research design, ada falsafah, pendekatan, strategi. Okey, kita ada teknik, kemudian kita ada instrumen, unit analisis, kita ada lokasi. Kaitkanlah. Bila cerita perbincangan, kaitkan semua komponen dalam metodologi. Okey, kebetulan kajian kita gunakan certified random sampling. Kajian lepas pun gunakan certified random sampling. Boleh kupas. Kajian ini untuk objektif sekian dengan menggunakan sampling certified random sampling yang turut digunakan oleh kajian-kajian sebelum ni antaranya telah menunjukkan bahawa. Jadi kita bila berbincang ni, kita kaitkan semua balik. Okey, kita panggil kalau keyword sekarang ni dalam akademik kita panggil aplikasi lah. Sejauh mana you boleh apply. Kan kita dah faham bab 1 komponen dia, bab 2 apa, bab 3 apa. Jadi kita boleh apply balik. Okey, bila method analisis juga, of course kita boleh bincang konteks analisis, jenis analisis kajian, gunakan perisian, manual ke, teknologi ke, dari segi kaedah interpretasi. Kadang-kadang orang dapat result ni interpretasi dia begini, orang lain kadang-kadang interpretasi dia begitu. Jadi kadang-kadang kita selaku penulis, researcher, kita kena identify interpretasi mana yang sepatutnya dan yang accurate sebenarnya. Kemudian of course dapatan lah. Ini memang
saya tak risau sangat. Biasa orang buat perbincangan dia memang dia buat dapatan kajian. Yang lain tu yang saya risau, tak kaitkan dengan pengenalan, kajian literatur, metodologi, analisis. Yang tu dia kurang kaitkan. Seterusnya, okey, saya patah balik lupa pula nak discuss dapatan kajian. So dapatan kajian menyokong yang bercanggah, dapatan yang baru, satu benda yang perkembangan, kan? Adalah dalam kuantitatif biasanya menyokong atau tidak menyokong je. Tapi dalam konteks akademik ni, researcher ni luas. Ada yang dalam konteks baharu, ada yang melibatkan extension. Okey? Jadi bincanglah, kupas sesama. Jadi bila kita dah faham kat sini, baru kita tahu bahawa perbincangan kajian tu boleh tulis dengan banyak. Memang boleh tulis dengan banyak. Kadang-kadang kita cuma kongkongkan diri kita dalam penulisan perbincangan itu hanya pada dapatan. Tapi sebenarnya step tu dah betul dah. Kaitkan dapatan kajian kita dengan apa komponen penting dekat pengenalan, data belakang, data masalah, literature review, ada teori, konsep, boleh ubah, kerangka kajian, kelompongan, dekat metodologi dia, ada bentuk, persampalan, falsafah, strategi, instrumen, unit analisis, lokasi, apa lagi, reliability, validity. Analisis ada perisian, ada jenis, ada interpretasi. Kaitkan semua. Dan satu lagi sebelum saya tertinggal, iaitu sumbangan dan cadangan. Jadi betul-betul lah yang mana yang si Polan ni mencadangkan buat benda tu akan menghasilkan prediction akan dapat yang ni, betul. Apa yang dicadang dia dipredik oleh kajian lepas tu betul dengan apa yang kita punya dapatan ni. Jadi kita nak bincang kat sini betul lah seperti mana tanggapan researcher sebelum ni, kajilah benda ni untuk possibility dapat tu, betul. Bila kita buat research memang kita dapat benda tu. Jadi membuktikan bahawa cadangan itu betul-betul boleh direalisasikan, impak dia memang nyata, memang kita boleh tunjukkan. Jadi dari segi sumbangan yang kita tulis dekat bab 2 dekat kajian lepas itu memberi impak kepada kita punya penulisan bahagian perbincangan. Dari segi sumbangan kajian, limitasi dan cadangan penyelidikan akan datang itu boleh membantu bagaimana kaedah penulisan perbincangan. Jadi kat sini kita kata keseimbangan. Jangan hanya cerita perbincangan itu hanya berkaitan dengan dapatan. Kaitkan juga dengan pengenalan, literature review, method analisis, sumbangan dan cadangan. Bab perbincangan ni orang akan tengok tau kemampuan kita menulis. Takkan tulis perbincangan 4 muka surat je. Dekat bahagian ni lah tunjukkan kematangan, kena menulis dengan menarik, dengan skill penulis dengan kreativiti yang baik, mampu untuk kupas, ada sokongan, maksudnya ada citation lah, serta-serta penting kan. Jadi kemampuan untuk menulis secara sintesis, secara conclude, secara analyze, analisis. Jadi benda-benda tu akan meningkatkan secara profesional kita selaku seorang pelajar dan seorang researcher, bagaimana kita mampu untuk menulis di bahagian perbincangan ni dengan sangat menarik. Dia bukan hanya perbincangan dapatan tetapi dia adalah perbincangan kajian. Of course, dia ada keseimbangan. Walaupun tak ada dalam slide, benda ni sebenarnya kita tak boleh lari, iaitu memang kat sini saya nak highlightkan adalah keseimbangan. Tapi sebenarnya dia berlaku juga dekat mana? Alignment. Jadi penting juga. Janganlah nanti kita dapat dapatan sekian, kita refer literature review yang tidak berkaitan dengan objektif kajian. Tak align. Jadi alignment tetap ada dalam konteks sebuah penyelidikan dan dia tak boleh lari. Jadi dalam gambar rajah ni, walaupun tidak dinyatakan secara direct, keterkaitan keywords alignment tu masih lagi penting di bahagian perbincangan. Okey? Jadi perbincangan sangat penting. Part kita, bab kita, penat kita buat research, penat kita kumpul data, penat kita analisis, dapat result dah dapatan, lepas tu bila nak cerita bincang, tak tahu nak tulis cara perbincangan. Kemarin cerita pasal hal orang tu masuk kajian lepas kat literature review, hanyut dalam lautan, macam-macam you kupas, tapi sampai dekat dapatan sendiri, tak tahu nak buat perbincangan. Jadi belajar, tengok tesis-tesis, tengok artikel-artikel yang baik daripada top publisher, bagaimana kaedah smart dan juga kreatifnya menulis dan fully utilize keseimbangan semua bahagian dalam penulisan perbincangan. Okey, itu saja. Terima kasih banyak-banyak. Okey, mohon maaf atas kekurangan dan kesilapan. Kita jumpa untuk siri akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih semua.